Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Sungguh kerinduan kami adalah selalu tinggal di dalam kasih setia Tuhan. 主啊，我们思念能够记在你里面， Kami rindu selalu mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami. 在我们生活的每一个层面里面，我们要经历你。 Untuk itu kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menerangi isi hati dan pikiran kami. 所以我们需要你的话语来光照我们的心与我们的思想。 Karena di dalam pengenalan akan firman Tuhan, disitulah kami juga mengalami Tuhan. 当我们能够更明白你的话语的时候，我们就在那里认识了你。 Tapi pikiran-pikiran kami ini seringkali terbatas untuk bisa memahami Engkau. 可是我们的思想是多么的短，不能够完全的明白。 Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami sekali lagi untuk memahami firman-Mu. 恳求你的灵再一次的帮助我们，可以明白你的话。 Tuhan memampukan pikiran kami yang terbatas ini untuk memahami Engkau. 求你也帮助我们这个有限度的这个思想，能够明白你。 Bahkan Tuhan akan menolong kami juga untuk memampukan kami menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. 求圣灵帮助我们，能够把你的话语活着出来。 Tuhan tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. 求你帮助这个有限制的仆人。 Pakailah dia sesuai dengan kasih karunia Tuhan. 求主借着你的恩典来帮助你的仆人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠耶稣基督的名祷告的，阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 menjadi fokus dari perenungan kita. 弟兄姊妹，今天早上的经文，我们是打开约翰福音第12章，从12节我们要看到第19节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia lalu kemudian akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 先用印尼语，然后华语读一遍。 Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mukjizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. 第12节，第二天，有许多上来过界的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“和散那，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个驴具，就骑上，如经上所记的说：“西安的民啊，主名原文作女子，不要惧怕，你的王骑着驴具来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了此神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。” Saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial yang didesain dengan keterkaitan erat dengan orang lain. 我们的人呢是需要有彼此交通。 Ini bukan hanya membuat kita bisa atau sanggup menjalin relasi dengan orang lain, tetapi kita juga mudah terikut dengan apa yang orang lain lakukan. 当我们跟人彼此有交通的时候，很可能的我们就会被人影响了。 Bahkan kita dengan mudah bisa terikut oleh arus massa, baik secara fisik maupun secara emosional.
可能我们的心理情绪化呢，可以了被众人所感动，就随着群众而去了。 Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri satu konser musik di Jakarta. 有一次我在野城参加了一个大型的音乐会， Setelah sekian lama saya nggak pernah nonton konser musik, baru kali ini saya nonton lagi 已 secara. 经好久了，我没有参加任何的形式的音乐会。 Di situ saya memahami apa artinya terbawa oleh arus massa. 在那时候我就明白了什么叫做随着群众而去。 20.000 orang ada di sana. 差不多有2万人在当中， Dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang sama. 他们是唱着同样的一首歌， Mereka terbawa oleh musik dan suasana malam itu. 他们在那个晚上就被那个情绪还有这个音乐呢所掌控了。 20.000 orang yang ada di sana itu terbentuk karena ada orang-orang yang populer. 那么2万人能够集合，就是因着有一些很出名的人在当中。 Nah, manusia itu, saudara-saudara, mudah terpesona dengan popularitas. 那么人呢是很容易的为着一些人的名义就着迷了。 Kalau ada orang yang terkenal, pasti kita nengok. 如果看到有名人呢，我们就会向他仰望。 Orang populer itu seperti punya magnet. 这些有名气的人就好像那个有吸引的东西。 Kalau ada orang populer lewat, tapi saudara tidak nengok, itu artinya saudara tidak kenal dia. 如果他经过你没有看，就是因着你不认识他。 Bayangkan kalau setelah selesai ibadah ini, di luar sana ternyata ada Pak Presiden Jokowi. 如果说我们聚会之后呢，总统就故意经过， Mungkin saudara tidak salam-salaman dulu dengan saya, saudara langsung turun ke bawah pengen foto sama beliau. 可能你就没再跟我握手了，你就直接的冲下去要跟他拍照了， Karena dia begitu populer. 因为他是非常出名的。 Kita mudah terseret menuju sesuatu yang populer. 那么对着那些有名气的人，我们很容易被拖着走了， Kita mudah terbawa oleh arus massa. 我们很容易的被群众所推动跟着走了。 Saudara, itu juga yang terjadi di Yerusalem. 那就是发生在耶路撒冷的事情， Kebetulan itu adalah hari raya Paskah. 因为那时候是这个夜节， Sebuah perayaan yang biasanya dilakukan berhari-hari oleh orang Yahudi. 他们庆祝这个季节的是好多天的。 Di masa itu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia itu akan datang pulang kampung ke 那时 Yerusalem. 刻呢，全世界的犹太人都会集合在一起。 Kota Yerusalem yang biasanya dihuni hanya sekitar 100.000 orang itu bisa membludak menjadi 2 juta orang. 那么大部分人是差不多是4万人的城市，变成有几百万人的人集合在那边。 Jadi saudara bisa bayangkan betapa penuhnya Yerusalem pada waktu itu. 所以那个时候耶路撒冷是填满了人。 Ketika itu nama Yesus memang sudah didengar oleh banyak orang. 那时刻呢，耶稣的名气已经被好多人听到了。 Yesus melakukan banyak mukjizat. 耶稣已经行了好多的神迹， Dia menyembuhkan orang sakit. 他医治了有疾病的人， Dia memberi makan ribuan orang. 他给了好几千人东西吃， Bahkan beberapa hari sebelumnya dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya. 而且还没有过多少天，耶稣已经使这个死人拉撒路复活了。 Dia melakukan itu di depan banyak orang, saudara. 在很多人的面前，耶稣行了这个神迹。 Berita itu memunculkan crowd atau kumpulan orang banyak. 这个事件呢，是好多人呢能够集合在一起了。 Kumpulan massa itu seperti bola salju yang makin lama makin menjadi besar, saudara. 这些群众呢，就好像那个雪球越滚越大。 Nama Yesus itu dibicarakan di mana-mana. 耶稣的名字呢，在众人里面呢，到处都被人家 Dan 传讲。 banyak orang kepingin selalu berada dimanapun Yesus berada. 他们愿意在耶稣在哪里，他们就要在那边。 Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, kita tahu dia ada di Betania. 我们知道耶稣在没有进入耶路撒冷的时候，他就在贝塔尼亚。 Di sana ada orang-orang yang membuat perjamuan makan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. 那边事后耶稣请耶稣吃饭， Jadi berkumpullah orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 那些曾经被耶稣医治的人，他们也集合在哪里？ Orang-orang yang sudah mengalami mukjizat Tuhan. 那些人已经曾经经历过了神迹的人。 Di situ kita juga tahu ada peristiwa bagaimana Maria mengambil minyak yang mahal dan kemudian mencurahkannya ke seluruh tubuh Yesus. 我们也知道那个玛利亚把最珍贵的油搞抹耶稣的脚。 Banyak orang mencintai Yesus. 好多人呢，真的很疼爱耶稣， Banyak orang memuja Tuhan Yesus. 很多人的称颂耶稣， Tapi pada saat yang sama banyak orang membenci dia. 但同时也有好多人呢
痛恨耶稣。 Jadi memang pada orang yang populer, antara cinta dan benci itu selalu ada bersama-sama. 对一个出名的人来说呢，爱与恨呢是同时存在的。 Begitu hebatnya cintanya sampai orang kepingin ikut terus kepada Tuhan Yesus. 那个爱呢发挥的时候，好多人愿意随着耶稣走。 Tapi begitu besar bencinya sampai-sampai merencanakan membunuh Tuhan Yesus. 当那个恨大到顶峰的时候，好多人也愿意杀掉耶稣。 Dan sekarang seluruh kota mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. 这个时候，整个城市的人都知道耶稣将到耶路撒冷城来了， Tidak heran banyak orang kemudian datang berkumpul untuk melihat dia dari dekat. 所以好多人集合在一起，是想要在近距离看到耶稣的。 Ayat 13 dikatakan gini, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana. 第13节告诉我们说，他们拿着棕树枝，就迎接他，喊着说：“和散那！” Saudara, mari kita mengerti sejenak apa arti Hosana. 到底和散那是什么意思呢？ Kalau di dalam gereja kita mendengar kata Hosana, itu kita membayangkan satu puji-pujian yang sangat menyenangkan, saudara. 在教堂里面，我们听到和散那就好像是一个称赞的名词。 Kata Hosana membuat kita membayangkan anak-anak kecil yang menari dan bernyanyi, saudara. 就好像小孩子一边跳舞一边的称颂。 Orang-orang yang di barat sana memang memaknai kata Hosana itu sebagai sebuah praise the Lord. 他们西方人呢叫和散那，就好像说赞美主的意思。 Tapi kata Hosana atau Hosiana yang kita temukan di perjanjian lama itu agak berbeda, saudara. 其实，在旧约里面的和散那，就好像这个名字叫做和散那， Itu seperti pernyataan minta tolong. 它的含义就是说，请帮助我。 Seperti kalau saudara jatuh ke tengah laut dan kemudian mau tenggelam, saudara akan berteriak, tolong, tolong, tolong. 就好像当你在大海中沉没的时候，你就会呼喊救我，救我。 Rupanya terjadi pergeseran makna, saudara. 所以这个含义就有一点不一样了。 Kalau Bapak Ibu perhatikan di Mazmur 108 ayat 25 ini. 如果你看诗篇第125篇， Kata Hosiana itu diterjemahkan sebagai Save us, we pray, O Lord. 那么那边的意思就是说救我吧，我祷告啊，主啊。 Bisa juga artinya Save now atau Please Lord, please save us. 主啊，求你拯救我，帮助我。 Kita mungkin bertanya, ini minta tolong dari apa? 我们可以问，到底帮什么呢？ Kalau mereka nggak sedang mengalami kesulitan, kenapa minta tolong, bukan? 如果他们没有遇到困难，那么会呼喊救他们呢？ Kalau kita memperhatikan di Mazmur 118 itu di ayat 10 dan 12, di situ pemazmur mengatakan begini, bangsa-bangsa mengelilingi aku seperti lebah dan menyala-nyala seperti api. 在诗篇118篇12节那边，他们说，他们如同疯子围绕我，好像烧紧具的火。 Jadi memang mereka dalam keadaan yang terjepit dan minta pertolongan kepada Tuhan. 所以他们在压迫当中呢，他们就向主呼喊了。 Tapi memang kata Hosiana itu kemudian tidak berhenti di situ. 但是后夏那的含义并不停止在那边， Karena pertolongan Tuhan itu langsung datang. 因为神的帮助是即刻来的， Tidak tunggu lama, 并不会再等待的， tapi langsung dijawab. 是即刻回复的。 Langsung dijawab dengan kalimat begini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 那么意思就是说呢，那些在神里面来的是被祝福的。 Di situ memperlihatkan pemazmur ini memiliki confidence walaupun di sekelilingnya itu ada bahaya. 虽然在他四周围有着很大的危险，但是诗篇的作者他是很有信心的。 Jadi Hosiana itu tidak hanya dimengerti dalam artian save me, tolong. 所以和夏那的意思并不只是说救我、为我、帮助我， Tapi juga dimengerti sebagai salvation has come. 但是它的更大的含义就是说救恩来了，救恩来了。 Mungkin ilustrasinya begini, saudara. 这么解释。 Kalau Anda misalnya naik kapal laut 如果你坐一艘船， dan kapal itu kemudian karam, 这个船沉下来了， Anda terdampar di suatu pulau kecil, 你就漂流到了一个小岛， berhari-hari menunggu tidak ada pertolongan, 好多天都没有帮助，没有拯救 tumbuh jenggot panjang, 你的胡须就 nggak 长了 datang-datang pertolongan. 那个帮助还没有看到了， Tiba-tiba ada helikopter datang, saudara. 突然间就有这个直升机飞过来， Maka Anda akan berteriak dua hal. 你会呼喊两样的事情。 Yang pertama, saudara akan berteriak begini,
tolong, saya di sini. 第一说帮助我，帮助我，我在这边啊。 Yang kedua, saudara juga akan kesenangan berteriak, hore, pertolongan datang, pertolongan datang. 另一个就说啊，很高兴，因为看到了帮助，帮助来了。 Jadi sudah paham ya, Hosiana itu ada dua makna. 所以后下呢就有两个含义， Itu adalah jeritan umat Allah akan memohon pertolongan Tuhan. 那就是神的子民从心里面出来的呼喊，恳求神的帮助。 Tapi pada saat yang sama, teriakan sukacita karena keselamatan yang datang. 同样也是他们心里兴奋欢呼着救恩来到了。 Jadi orang-orang Yerusalem mengatakan hal yang sama, saudara. 其实耶路撒冷人他们所呼喊的是同样的一个， Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 就是侯沙那王啊，他是奉主名来的以色列王，是应当称颂的。 Mereka mengambil daun-daun palem. 他们拿着棕榈树枝， Daun palem itu adalah lambang kekuasaan. 棕树枝其实就是钱灰来的。 Kalau raja pulang perang dan berhasil menundukkan banyak negara, maka rakyat akan menyambut dia dengan gegap gempita. 一个君王，当他战胜的时候，回到他的国家，那么人民就会拿着棕榈树欢迎他。 Lalu mereka akan memberikan daun-daun palem sebagai pernyataan bahwa ini the great conqueror, saudara. 他们把这个棕树枝交在君王的面前，就是说你是最大的正负子。 Itulah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. 这是一般上犹太人这么行的。 Orang masih segar ingatannya tentang pahlawan mereka, yaitu Simon dari Makadeus atau Judas Makabeus. 他们在记忆里面还知道，他们犹太人的英雄就是叫做这个 Judas Maccabeus 的。 Judas Makabeus itu berhasil memukul mundur orang-orang Syria. 因为 Judas Maccabeus 他把这个西利亚人赶出去了。 Ketika dia masuk ke Yerusalem, orang dengan bergembira menyambut dia. 当那个 Judas 进入耶路撒冷的时候，人家都在欢迎他。 Dia datang dengan kuda dan sangat gagah. 他骑着一个马，就很英雄的进来了。 Dan mereka juga mengambil dahan-dahan palem dan menyanyikan mazmur yang sama. 那时候犹太人同样拿着棕榈枝呼喊欢迎那个 Judas Maccabeus。 Nah, sekarang mereka melakukan hal yang sama menyambut Yesus 这个时 di 候 Yerusalem. 他们以同样的态度来欢迎耶稣基督进入这个Mereka 这个耶路撒冷城。 Mereka berteriak, save me, save me. Tapi sebenarnya yang mereka lihat atau mereka berharap dari Yesus adalah Yesus menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. 其实他们说救我救我，他们是想象耶稣可以拯救他们从罗马君王的手中救出来的。 Mereka berharap Yesus memimpin mereka menjadi raja secara politik, bukan secara rohani. 他们盼望呢，耶稣是成为他们政治上的君王，并不是属灵的王。 Mereka terpesona dengan Yesus yang melakukan begitu banyak mukjizat. 他们着迷于耶稣基督的所作所为的一切神迹， Mereka terpesona karena Yesus mampu memberi makan ribuan orang, saudara. 他们也着迷了看到耶稣的大能力，能够喂养好几千人吃饱。 Itu menunjukkan kuasa Yesus yang luar biasa, yang supranatural. 那已经很明显的告诉他们说，耶稣基督有莫大的权柄与能力。 Dan mereka berharap Yesus ini akan memimpin mereka, membebaskan mereka dari penjajahan. 所以他们盼望呢，这样的伟大的耶稣能够引导他们战胜那个罗马君王的权势。 Jadi itulah yang popularitas yang seperti itu yang mereka tangkap dari Yesus. 所以他们是这样的看到了耶稣的名气， Dan orang banyak terseret oleh arus massa. 所以很多人就跟着这样的群众呢一起走了。 Mereka juga ikut-ikutan berteriak, Hosana, Hosana. 他们就随着群众一起呼喊和散那，和散那。 Tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti siapa Yesus. 但是他们真的不明白到底耶稣是什么人，是谁。 Bahwa Yesus sesungguhnya menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang mereka pikirkan. 其实耶稣所给他们的是超过他们所想所求的。 Yesus memberikan hal yang jauh lebih mendasar, lebih esensial bagi hidup mereka, yaitu hidup rohani. 耶稣给他们的是他们在生活层面上的最基本、最需要的，就是属灵的生命。 Jadi kumpulan orang ini hanya terseret oleh popularitas. 所以这一群人结合起来，就是因着群众的影响而跟着走的。 Makanya saudara-saudara, kemudian cepat sekali mereka berubah. 所以这些人很善变的。
Cepat sekali mereka berubah, saudara. 太快了，他们的这样改变。 Berapa hari kemudian mereka melihat Yesus dalam keadaan babak belur. 他们好几天之后，你就看到了耶稣就被人家打了， Yesus dalam keadaan luka-luka yang luar biasa. 整个身体呢，耶稣的身体充满了很多的伤痛， Berdiri diam di hadapan Pilatus yang dengan sombongnya menghina dia. 而且他还静默的站在那个比拉多的面前。 Orang-orang yang sebelumnya bilang, Hosana, Hosana, save me, save me. 之前这些人一直在呼喊“侯赛那，救我，救我 Tiba-tiba jadi kecewa. ”，突然间他们记上了。 Kenapa diam aja? 为什么他们静默呢？ Dituding-tuding oleh pemuka agama, diam saja. 被这个宗教领袖误靠的时候，耶稣也是静默的； Diludahi oleh para prajurit, diolok-olok, diam saja. 被这个兵丁吐锤磨，耶稣也是静默的； Dipukul, ditampar, dihajar, diam saja. 被殴打，他也是静默的。 Orang-orang banyak ini yang sebenarnya juga memang tidak punya dasar yang benar untuk menyatakan hosana kepada Yesus, akhirnya berubah mengatakan salibkan dia, salibkan dia. 这些人其实他们在喊着侯萨那的，现在反过来他们就说杀了他，杀了他。 Dalam waktu yang singkat 在这么短暂的时间里面， berubah dari hosana menjadi salibkan dia. 他们就改变了那个呼喊的口号，从侯萨那就变成了把他钉十字架。 Saudara, mereka berteriak dengan antusias yang sama. 他们是用同样的热情去呼喊的啊， Mereka berteriak dengan spontanitas yang sama. 他们是用即刻的心情去呼喊的啊。 Mungkin tingkat volumenya juga sama, saudara. 很可能那个声音的音量也是一样的， Tapi kontennya berbeda. 但是它的内容就不一样了。 Yang pertama mengatakan hosana. 初的时候他们是呼喊侯萨那的， Yang berikutnya salibkan dia. 现在他们就呼喊钉十字架。 Saudara, mengapa kok cepat sekali berbalik? 为什么这些人这么快的善变呢？ Nggak perlu sebulan, nggak perlu setahun, saudara. 用不到1个月，也用不到1年的时间， Hanya hitungan hari sudah berbalik, saudara. 只过好几天，他们就反叛了。 Karena mereka tidak bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. 他们真的看不到这个真实的耶稣到底是谁。 Sesungguhnya mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai yang datang dalam nama Tuhan, anak Allah yang adalah Mesias. 他们更看不到耶稣来到这个世上是依着他是上帝的儿子的真实身份而来的。 Padahal saudara, di dalam peristiwa ini, Yesus itu sengaja memilih momen ini untuk masuk ke Yerusalem. 其实耶稣是认真的选择这个时刻进入耶路撒冷的， Dia memilih waktu yang tepat sekali. 他选择是多么的准时的时刻进入的。 Dia sengaja memilih masuk dengan duduk di atas keledai muda. 他故意的骑着那个驴驹进入的， Bukan naik kuda seperti raja-raja yang lain. 并不骑着高大的马进入的。 Untuk apa? 为什么呢？ Supaya orang ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. 是要他们能够记起圣经曾经记载过的事。 Karena memang itulah yang dinubuatkan di Zakaria pasal 9 ayat 9. 因为在加加利亚那边已经记载了这一个预言。 Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 撒加利亚第9章第9节这么说：看啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。 Yesus mau menunjukkan bahwa aku ini bukan raja yang seperti kamu harapkan. 耶稣是要看到显明，我并不是像你想象中的那个王， Aku ini adalah raja atas semesta alam. 我是这个全世界的君王， Yesus mau mengatakan, aku ini lemah lembut. 我是一个温柔的， Aku datang menyelamatkanmu bukan dengan cara berperang seperti raja. 我来拯救你，并不像一个王来打起战争。 Aku datang menyelamatkanmu dari ikatan dosa dengan menjadikan diriku sebagai korban. 我来拯救你，脱离罪恶，就把我自己当着了这一个代替品。 Kenapa saya mengatakan Tuhan Yesus itu memilih waktu yang tepat sekali untuk menyatakan dirinya? 为什么耶稣基督选择这么特别的时刻呢？ Saudara ingat itu adalah hari raya Paskah. 因为那时候是他们的夜节。 Pada hari raya Paskah, orang-orang Yahudi akan membawa korban sebagai persembahan kepada Allah. 那时候犹太人会拿一些东西来献祭给上帝。
Korban ini menunjukkan bahwa mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. 这些献祭呢，表示主宽恕他们的罪。 Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yerusalem itu dipenuhi oleh banyak orang Yahudi datang dari berbagai penjuru dunia. 刚才说了，全世界的人都来到了这个耶路撒冷城。 Bisa dibayangkan berapa jumlah anak domba yang ada pada waktu itu. 你可以想象那时候的这个绵羊是有好多好多啊。 Sayangnya banyak lukisan-lukisan yang nampaknya tidak meletakkan domba di dalam gambaran tentang Yesus masuk ke kota Yerusalem. 好多那个相片呢，我们看到的并不是真正的看到那个好多的羊。 Padahal jumlah anak domba waktu itu sangat banyak sekali. 其实那时候呢，这些绵羊是好多好多的在耶路撒 Seorang 冷城。 komentator menghitungnya begini, saudara. 有一个人这么的计算， Bayangkan kalau satu anak domba itu untuk 10 orang atau mungkin satu keluarga, 10 orang. 比如说一个家庭或是10个人，他们就带着一个羊。 Jadi kalau ada 2 juta orang di sana, berarti ada berapa anak domba? 如果有200万人，试想有多少的羊呢？ Kira-kira 200-an ribu. 可能是20万的羊了。 Bayangkan berapa banyak darah yang mengalir di masa-masa itu, saudara. 试想看那时候羊那边流出来的血是好多好多的。 Pada waktu itu orang punya kesadaran yang sangat besar sekali dan mereka melihat banyak anak domba yang dipotong dan darah mengalir. 那时候他们可以看到的就是说，好多的这些羊呢被宰杀了，要献祭了，它的血流到满城了。 Tuhan Yesus sengaja memilih momen itu untuk memperlihatkan bahwa dialah sesungguhnya korban yang sejati itu. 其实耶稣那个时候来到的时候，就要表示，其实他就是那个被献祭的。 Yesuslah korban yang sempurna yang sekali dalam kematiannya umat manusia ditebus. 耶稣是完全的献祭的羔羊，他一次的死都代替赦免了完全的罪。 Yesus memenangkan manusia dari ikatan dosa. 耶稣拯救了人从罪恶中脱离了， Bukan secara politik, 并不是从这个政治上面去看， tapi secara rohani. 而是从属灵方向去看， Bukan sebagai pemimpin bangsa yang berperang, 并不是要拯救他们去战争的， tapi sebagai pribadi yang mengorbankan dirinya di kayu salib. 但是他把自己献祭出来，就被挂上在十字架上。 Jadi orang-orang yang berteriak Hosana Hosana ini dia tidak tahu sebenarnya siapa Yesus. 那些呼喊和撒那和撒那的人，他们真的不明白谁是耶稣。 Bahkan mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. 其实他们也不知道到底真正的他们需要的是什么东西， Mereka terbawa oleh arus massa. 他们就被群众牵着鼻子走了， Mereka terbawa oleh antusias massa. 他们就被群众的热情呢牵着走了， Ikut-ikutan, 他们就这么的跟随而已， terpesona dengan kepopuleran. 就是因着这些人气，他们着迷了。 Tetapi sesungguhnya mereka tidak bertemu dengan Kristus secara pribadi. 但是他们没有见到基督个人， Teriakan mereka itu bukan lahir dari iman mereka. 他们的呼喊并不是从信心出发的， Itu bukan antusias yang lahir dari iman yang menyelamatkan. 那也不是从心里面出来的热情的呼喊。 Aplikasinya begini, saudara. Saya teringat dengan anak muda. 有一个年轻人， Anak muda itu ciri-ciri khasnya memang punya antusias. 那个年轻人是很热情的， Antusiasnya itu besar sekali. 他有很大的热心， Dan sangat gampang digerakkan oleh massa. 而且他很容易冲动的。 Paling tidak selama saya di sini, saya mendengar cerita bagaimana anak-anak muda di gereja kita mulai lemes. 我听到了一些人说呢，教会的年轻人已经开始疲软了， Mereka mungkin pergi ke tempat gereja lain yang lebih ramai. 可能他们去别的教会呢比较热闹。 Saya teringat bahwa memang antusias mereka itu sangat di-drive atau digerakkan oleh popularitas atau keramaian. 知道年轻人呢，他们很容易随着有名气的地方呢，或是教会呢去追求， Itu memang ciri anak muda. 这是年轻人的特征。 Kalau kita yang sudah dewasa nggak terlalu seperti itu, bukan? 如果我们是成熟的大人呢，我们不会这么做的。 Di dalam sejarah, saudara, 在历史当中， ada beberapa perang-perang yang terjadi. 有一些 Negara mengirim anak-anak remaja untuk berperang. 有一些历史告诉我们说，在战争中呢，有些国家把年轻人送上战场。 Misalnya di salah satu perang salib, 比如说十字架的战争， Inggris sudah kehabisan
orang dewasa untuk dikirim perang. 那时候这个英国已经没有了很多的成年人去战争， Karena sudah kehabisan orang dewasa yang dikirim akhirnya anak-anak remaja, saudara. 之后他们就把那些年轻人呢，把他送上战场了。 Anak remaja tidak pikir panjang, tidak ada takutnya, yang penting pergi berperang. 年轻人不惧怕，他们也不想那么多，就上战场了。 Secara umum anak muda seperti itu. 一般上年轻人是这样的态度， Mereka didorong oleh antusias yang spontan. 他们被即刻的热情呢推着走了。 Tapi seringkali bukan antusias yang muncul dari keputusan pribadi. 其实那个热情并不是他们所做的成熟的决定的。 Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa antusias dan spontanitas itu tidak baik, bukan begitu. 我并不是说热情呢，它只是即刻的东西是不好的。 Kita harus punya antusias. 我们当然需要热情， Mengerjakan apapun harus dengan antusias. 无论我们做任何事，我们都有充满热情。 Bapak Ibu bekerja harus antusias, bukan? 你工作也是一样的，也要有那个 Anda- 热情的心去做。 Anda kalau pelayanan juga harus antusias dong. 你侍奉也要带着热情的心去侍奉。 Jadi singer, main musik, pelayanan apa saja harus antusias. 无论是唱诗的，或者是打琴的，也是要带着热情的心去侍奉。 Tapi memang seringkali antusias kita itu muncul karena ada kondisi dari luar. 但是很多时候，我们充满热情，是因着外面的因素所影响。 Ada kondisi dari luar yang mendorong kita sehingga kita antusias. 所以外面的因素影响了我们，我们才激情起了那个热情。 Sehingga kalau dorongan-dorongan itu, kondisi-kondisi itu tidak ada, maka kita nggak antusias lagi. 如果外面的因素不再存在的时候，我们就不再热情了。 Kalau semuanya pada pelayanan, kita juga semangat melayani. 如果每一个人都在侍奉，可能我们变成很热心的侍奉了。 Kalau orang-orang banyak datang ke acara doa, kita juga semangat ikut doa. 看到很多人来到祷告会，我们也跟着来祷告会。 Kalau orang-orang juga pada nggak datang, saya juga males nggak datang. 如果好多人不来祷告会，我也是懒惰了，不要来了。 Jadi kita seperti terbawa oleh arus massa, saudara. 看起来我们其实是跟着群众而走的人。 Seringkali dalam hidup pribadi kita juga begitu. 我们的多少时候是这样做事的？ Semangat kita nih muncul kalau segala sesuatu di sekeliling kita itu beres. 我们的热情是看到彼此的东西的时候才跟着的。 Proyek-proyek kita lancar, 当我们所做的工作非常顺利的时候， pemasukan lancar, 收入也是很通顺的时候， uang kita banyak. 很多钱， Kita jadi antusias menghadapi hari, bukan? 所以我们对每一样事情、每一天，我们都充满了热情了。 Tapi kalau segala sesuatu yang kita punya sepertinya hilang satu persatu. 如果我们所拥有的好像一遍遍的不见了， Lalu kita 怎么样？ lalu begitu banyak masalah muncul dalam hidup kita. 突然间在生活里面出现了好多的问题， Akhirnya kita kehilangan antusias. 那时候可能我们的热情就慢慢的失去了， Bahkan bangun pagi juga kita males. 可能早上也不想醒过来。 Menghadapi hari nampaknya kita nggak semangat. 面对每一天，我们都没有那个信心了。 Saudara, antusias kita itu seharusnya tidak ditentukan dari luar diri kita. 所以我们的热情不可以借着外边的因素， Tapi itu harus muncul dari dalam diri kita. 是需要从我们里面触发出来的。 Antusias dalam hidup kita harus muncul karena respon kita kepada Kristus. 我们里面的那个热情呢，是要因着回应耶稣基督而触发的。 Ada seorang komentator mengatakan begini dalam bahasa Inggris, saudara. 英文这么写着说， Emotional enthusiasm is far different from earnest faith. Artinya, antusias yang emosional itu beda banget dengan iman yang sesungguhnya. 那么那个情绪化的热情呢，跟信心呢是完全的不一样的。 Saya sedang bicara tentang antusias yang lahir karena iman yang sungguh-sungguh. 我现在所告诉弟兄姊妹的，是从信心里面出来的热情。 Iman dari pengenalan akan Kristus yang sejati. 那个信心是因着认识耶稣基督真正的主。 Antusias yang seperti ini justru berani melawan arus massa. 那么这样的热情呢，才能够去反抗一切的群众。 Antusias seperti ini adalah rajin melayani walaupun yang lain udah malas. 这样的热情呢，是能够继续使你热心侍奉的，当别人都在懒惰的时候。 Antusias seperti ini yang dimiliki oleh Stefanus. 这样的热情就好像是史提反所拥有的。 Waktu dia berkhotbah, orang timpuki dia dengan batu sampai mati.
当他在讲道的时候，那些反对他的人丢石头把他打死。 Tapi waktu orang timpuk dia nggak lari, dia tetap berkhotbah. 但是被石头丢在头上的时候，他真就在传讲福音， Itu antusias. 那就是真正的热情。 Antusias itu seperti 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 这个热情就好像有10个这犯麻风的人被耶稣基督医治了， 10 orang disembuhkan. 10个人得着医治， Yang satu ini balik kepada Tuhan Yesus. 但只有1个回来见耶稣。 Dia balik kepada Yesus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. 他回来跟耶稣说谢谢的。 Yang 9 lain pergi entah 这 kemana. 9个人不知去到哪里的， Ini antusias. 这就是热情。 Antusias itu mungkin yang dimiliki oleh Paulus juga, saudara. 也可能我们可以说，这是使徒保罗所拥有的热情、热心。 Paulus yang mengalami penderitaan karena memberitakan Injil. 为了传讲福音，使徒保罗受了好多的虐待， Di penjara, 他被关起监牢里面， difitnah, 他被人误考， disesah. 他被人击打， Tapi dia bersemangat melayani Tuhan. 但他继续的充满热情的侍奉， Itu antusias. 那就是真正的热情了。 Itulah menjalani hidup panggilan Tuhan dengan passionate, saudara. 所以，我们记着主耶稣对我们的呼召呢，我们就要用这样的热情来 Dia 回应。 mengalami fulfillment atau dia mengalami kecukupan di dalam Tuhan. 在耶稣基督里面，他觉得他是充满满的。 Walau dia ada di dalam berbagai kesusahan. 虽然在旁边遇到的是多少的痛苦， Saudara, itu sebabnya kata passion atau kegairahan itu berasal dari atau punya akar kata dari bahasa Latin passio. 所以这个热情的这个语句呢，从拉丁文来看叫做巴秀 Kalau passion kita tahu kan namanya kegairahan atau antusias yang hebat itu passion. 啊，这个 passion 就是积极的热情、热心。 Bahasa Latin passio itu artinya suffering atau penderitaan. 其实它的那个拉丁文巴秀是受到多大的痛苦。 Jadi justru passion itu atau antusias itu, kegairahan itu terlihat pada saat seseorang mengalami kesusahan. 那么就是说，当一个人遇到了很大的痛苦的时候，那个热情、热心的就奋发出来了。 Apakah ketika saudara mengalami kesusahan, saudara tetap antusias ikut Tuhan? 当你遇到困难的时候，遇到多少的难题的时候，是不是你还能够继续的热情的侍奉呢？ Apakah ketika saudara mengalami sakit penyakit yang begitu berat, hati saudara masih berkobar-kobar, antusias mengikut Tuhan? 当你身体被疾病缠身的时候，是不是你的信心还是能够这样的热情的想要侍奉神呢？ Apakah ketika semua orang tidak mempedulikan saudara, tidak membuat hati saudara senang, tapi saudara tetap melayani Tuhan? 当好多人不再理睬你，是不是你能够继续的坚持这样的热情侍奉呢？ Itu antusias. 那就是真正的热情。 Saudara, apakah teriakan Hosana-Hosana yang ditujukan kepada Yesus itu salah? 那么对耶稣所呼喊“和散那，和散那”，是不是一个错误的事情呢？ Tidak salah sepenuhnya, saudara. 没有完全的错， Karena memang Yesuslah keselamatan yang dinantikan oleh orang Israel. 因为耶稣乃是以色列人所等待的救主， Dialah raja yang membawa kemenangan itu. 他是那个带着得胜而来的君王。 Tapi orang-orang ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan tentang raja. 但是他们对耶稣基督的看法是误解了。 Yesus datang sebagai raja bukan seperti apa yang mereka pikirkan 耶 sebenarnya. 稣虽然来是一个君王的身份来到，但并不是像他们思想上的那个君王。 Dia adalah raja yang datang dengan jalan salib. 耶稣是一个带着十字架的道路而来的君王。 Salib itu yang memungkinkan kita semua sungguh-sungguh masuk dalam kerajaannya. 这个十字架使我们能够进入神的国度。 Salib itu yang membuat kita mengalami keselamatannya Tuhan. 这个十字架使我们能够得着了耶稣基督的救恩。 Saudara, kita hari ini belajar bahwa dia adalah raja yang datang dengan jalan salib. 所以我们要知道，耶稣是一个君王，是带着十字架之路而来的。 Ini yang tidak dimiliki atau tidak bisa dilihat oleh orang-orang di Yerusalem. 这是当时耶路撒冷的市民看不懂的事情。 Tapi menariknya saudara, saya teringat dengan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. 但是我们看呢，在十字架上挂在旁边的那些贼人， Dia melihat dengan cara yang berbeda. 他们用不同的眼光。 Ketika di ujung hidupnya, dia mengatakan kepada Tuhan begini.
但在最后的时刻， Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. 耶稣啊，你要纪念我。如果你是以一个君王的身份到来， Ini pernyataan yang sangat hebat sekali, saudara. 这是很不平凡的一个说法， Dia mengerti urutannya. 就好像他很明白事情。 Salib dulu, 那个就是十字架在之前， baru kerajaannya. 然后才有国度。 Pada Yesus yang tersalib, dia mengatakan, ingatlah aku. 他看着挂在十字架上的耶稣，他就说：“耶稣啊，你纪念我。” Di ujung kematiannya, sebagai seorang yang terhukum ini, dia berharap pada Yesus untuk mengingat dia. 这个二人在最后一口气的时候，他就叫耶稣纪念他， Itulah antusias. 那就是热情。 Di ujung kematiannya, dia berharap kepada Yesus yang akan mengingat dia, saudara. 在死之前，他叫耶稣纪念他。 Saudara, apakah hari ini ada orang yang sedang merasa punya banyak masalah? 是不是最近你好像很多的事情问题呢？ Saudara merasa beban hidup Anda begitu berat sekali. 你觉得你承担的生活上的承担的东西好重啊？ Begitu berat beban hidup Anda sampai-sampai waktu Anda bangun pagi, Anda nggak punya semangat. 就好像你早上很不想醒过来一样。 Apakah ada orang saat ini begitu berat bebannya sampai-sampai kehilangan antusias di dalam hidup? 是不是你面对的事情太重大了，那么你就失去了热情呢？ Saudara, kalau dia adalah raja yang menguasai seluruh hidup kita, 如果主耶稣他是掌握我们生活上每一个层面的君王， maka walaupun begitu banyak beban kita, saudara, 虽然我们的重担是很多的， betapapun susahnya hidup kita, 无论我们的生活是何等的困难的， kita akan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 我们应当这样说呢：靠着主耶稣基督，我们能够行一切的事情， Itu antusias. 那就是热情了。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告吧。 Tuhan, di antara kami mungkin ada yang sedang berbeban berat. 主啊，可能在我们当中有一些承担生活重担的人， Kehilangan semangat untuk menjalani hidup. 已经失去了对生活的热情， Karena begitu berat beban yang harus ditanggung. 因为这个重担是太大了， Ada banyak masalah yang melilit hidup. 太多的问题产生了， Merasa putus asa dan tidak menemukan jalan keluar. 对这没有处处失望了。 Engkau adalah Raja yang berkuasa atas kami. 你是带着权柄的君王， Engkau telah menebus kami dan menjadi milik-Mu ya Tuhan. 你已经拯救了我们，成为属于主的人。 Biarlah itu menjadi pengharapan yang pasti. 主啊，让这个成为我们真实的盼望。 Kami tidak akan diombang-ambingkan oleh kondisi hidup kami. 我们不要让生活的事情来影响我们， Karena kami berdiri teguh di dalam pengharapan kami akan Kristus. 因为我们对着主的盼望是站得稳的。 Kristus yang kasih setianya tidak akan berubah dalam hidup kami. 是主啊，你对我们的爱是永不改变的。 Sehingga semangat hidup kami tidak ditentukan oleh sekeliling kami, tetapi lahir dari respon kami akan Kristus. 所以我们对你的热情并不被四周围的东西所影响，但 Terima 是我 kasih. 们认真的跟随着你。 Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. 谢谢神，你所赐给我们的恩典。 Engkaulah Raja dalam hidup kami. 你是在我们生活里面的君王， Dengan itulah kami menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh. 所以我们要认真的活下去。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祷告了， Amin. 阿门。